Biologi tingkatan 4, bab 6, pembahagian sel. Video bahagian 2, jenis pembahagian sel. Dalam video bahagian 1, perasan tak cikgu ada tulis pasal mitosis dan meiosis? Dekat sini. Okey, apakah itu mitosis dan meiosis? Mitosis dan meiosis ini sebenarnya dua jenis pembahagian sel. Maksudnya ada dua cara sel membahagi. Sel boleh membahagi secara mitosis atau meiosis. Kedua-dua bahagian pembahagian sel, tak kiralah mitosis ke atau meiosis, melibatkan sel induk yang membahagi untuk menghasilkan sel anak. Cara sel membahagi bergantung kepada jenis sel dan fungsi pembahagian sel tersebut. Dari segi jenis sel, sel soma atau sel badan menjalani proses mitosis, manakala sel pembiakan menjalani proses meiosis. Dari segi fungsi pembahagian sel pula, mitosis menghasilkan sel badan atau sel soma. Meiosis pula menghasilkan sel gamit. Untuk memahami dua jenis pembahagian sel ini, lebih baik kita memahami terlebih dahulu dua jenis sel badan iaitu sel soma dan sel gamit. Sel soma. Sel soma juga disebut sebagai sel badan. Sel soma terhasil melalui proses mitosis. Sel soma ialah semua sel yang terdapat dalam badan kecuali sel pembiakan. Jadi sel soma ni ialah semua sel yang kita ada kecuali sel pembiakan sahaja. Okay, itu adalah sel soma. Contoh sel soma ialah sel kulit, sel tulang dan sel darah merah. Mari kita tengok satu contoh sel soma. Sel soma ni cikgu ambil daripada sel kulit muka kita. Seperti mana kebanyakan sel badan kita, sel kulit mempunyai nukleus. Dalam nukleus terdapat bahan genetik yang disebut sebagai kromosom. Kromosom ialah DNA bersama-sama dengan protein. Nanti kita akan discuss tentang kromosom dengan lebih detail dalam video lain ya. Buat masa sekarang, pelajar perlu tahu bahawa dalam nukleus ada kromosom. Dalam nukleus ada kromosom. Bagi manusia, setiap satu sel soma ada 46 kromosom. 46 kromosom ini datangnya daripada sperma dan ovum ibu bapa kita. Dalam proses persenyawaan, 23 kromosom bapa yang terdapat dalam sperma bergabung dengan 23 kromosom ibu yang terdapat dalam ovum, menghasilkan zigot dengan jumlah 46 kromosom. 23 tambah 23 sama juga dengan 46. Zigot ini kemudiannya membahagi secara berulang kali sehingga membentuk manusia. Setiap kali pembahagian sel menghasilkan sel yang sama atau seiras dengan zigot dari segi bilangan kromosom. Jadi, sel-sel yang terdapat pada mana-mana anggota badan kita mestilah mengandungi jumlah kromosom yang sama dengan zigot tadi, iaitu 46. 23 daripada sperma dan 23 daripada ovum. 23 daripada bapa dan 23 daripada ibu. Oleh sebab itu, sel soma dikatakan mengandungi bilangan kromosom diploid. Diploid bermaksud dua set kromosom. Satu set kromosom berasal daripada induk jantan atau bapa. Set kromosom bapa ini dipanggil kromosom paternal. Kromosom paternal. Satu lagi set kromosom berasal daripada induk betina atau ibu. Set kromosom ibu dipanggil kromosom maternal. Kromosom maternal. Diploid ditulis sebagai 2N. D maksudnya 2. Kita ulang balik ya. Dalam sel soma manusia ada 46 kromosom. Terdiri daripada 2 set kromosom 2N. Iaitu satu set kromosom paternal N dan satu set kromosom maternal N. Jadi N tambah N dapat 2N. Ini bermakna setiap sel soma manusia terdiri daripada 23 kromosom bapa dan 23 kromosom ibu. Sel gamit. Sel gamit pula terhasil daripada pembahagian sel jenis meiosis. Sel gamit terhasil daripada pembahagian jenis meiosis. Sel gamit ialah sel pembiakan. Sel pembiakan ialah sel yang terlibat dalam proses pembiakan, iaitu proses untuk menghasilkan anak atau zuriat. Sel gamit manusia ialah sperma dan ovum. Dalam badan manusia, hanya sel spermatosid primer dalam testis dan sel oosit primer dalam ovari yang menjalani meiosis.
sel spermatosid primer menjalani meiosis menghasilkan sperma, sel oosit primer menjalani meiosis menghasilkan ovum. Tidak seperti sel soma, sel gamet hanya mempunyai 23 kromosom, iaitu separuh daripada 46 kromosom yang terkandung dalam sel soma. Oleh itu, sel gamet adalah haploid. Haploid. Setiap sel gamet, sperma dan ovum mengandungi bilangan kromosom haploid, iaitu setiap sel mengandungi hanya satu set kromosom atau N. Dalam gamet manusia, satu set kromosom terdiri daripada 23 kromosom. Setiap sperma ada 23 kromosom. Begitu juga dalam setiap ovum ada 23 kromosom. 23 kromosom ini terhasil daripada cantuman atau pindah silang antara kromosom paternal dan kromosom maternal. Secara ringkas, mari kita ulang kaji semula apa yang telah kita pelajari dalam video ini. Ada dua jenis pembahagian sel, mitosis dan meiosis. Mitosis menghasilkan sel soma. Sel soma ialah sel badan kecuali sel pembiakan. Sel soma ada 46 kromosom iaitu 2N. 46 kromosom ini terdiri daripada dua set. Satu set N, kromosom berasal daripada bapa. Kita panggil kromosom paternal. Satu set N lagi berasal daripada ibu. Kita panggil kromosom maternal. Meiosis pula menghasilkan sel gamet. Sel gamet ialah sel pembiakan. Sel gamet manusia ialah sperma dan ovum. Sperma dan ovum ada 23 kromosom iaitu N. Setiap kromosom ini adalah cantuman atau pindah silang antara kromosom paternal dan maternal. Okey, boleh? Okey, begitulah apa yang kita dah belajar dalam video bahagian 2 ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Take care.